Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Cuba. Okey. Jauh sikitlah. Okey. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Habis je nak? Mic lain tak ada? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf kepimpinan Masjid Qaryah Dukut, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid, serta tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan inayahnya dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini untuk kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang serba sedikit usaha kita ini mendapat ganjaran di sisi Allah SWT, meningkatkan ilmu kita sekiranya kita tidak tahu, mengingatkan kita sekiranya kita terlupa, meningkatkan keimanan kita dan dapat kita melakukan ibadah dengan lebih yakin dan betul. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebelum kita meneruskan pengajian kitab kita pada malam ini, kita niat i'tikaf. Bagi siapa yang belum niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya aku niat i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan meneruskan pengajian kitab kita. Tak dengar tak? Dengar tak? Bergema sangat tak dengar langsung Betul tu, muka masing-masing monyok. Monung. Tak faham atau tidak? Jadi memang tak dengar langsung. Dengar tapi susah lah nak pergi fokus. Betul tu, saya pun tak pandai nak ijaz. Siapa yang tahu? Imam yang tahu. Imam Sumai. Oh, mana dia? Tak ada. Sebab kalau saya cakap seorang-seorang tak faham pun pagar juga kan.
Kan selalu ada satu mic lagi ya? Yang kat sini lah. Ada ke tu ni? Ada 40 minit cakap seorang-seorang. Pakai ni. Boleh dia kata pakai ni. Tes. Okey. Okey. Boleh lah, boleh. Ni luar. Sound system baru lah. Sound system baru. 1, 2, 3, 4. Tes. Ya. Tes. Okey, clear. Boleh. Okey, kita teruskan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ni pun clear sikit. Clear? Dengar ya. Pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Syafi'i, yang di mana pada pertemuan yang lalu kita masih lagi dalam bab tayamum lah. Jadi bab tayamum ni walaupun tak semua orang pernah pakai cara ini, akan tetapi cara ini perlu dipelajari. Kerana apa? Kerana kita tak tahu pada masa akan datang macam mana keadaan kita. Sebagai contohnya, air zaman lah. Tiba-tiba kalau air tak ada macam mana? Kita walaupun ada air perigi contohnya, ada air laut, dekat dengan laut, akan tetapi perlu kita berhati-hati, perlu kita pelajari juga. Kerana apa? Kerana kita tak tahu pada masa akan datang macam mana keadaan kita, kan? Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari berkenaan dengan rukun tayamum. Jadi rukun tayamum ni dalam kitab ini ada 3. Kalau ikutkan ada 5 lah, tapi dalam kitab ini ada 3. Yang pertama sekali, berniat. Jadi kalau orang tu nak sembahyang fardu, dia kena berniat sahaja aku mengharuskan solat fardu, kena sebut fardu tersebut. Itu yang paling penting. Kalau dia tak niat fardu, maka dia tak boleh untuk dia solat fardu. Jadi sahaja aku mengharuskan solat fardu, itu sahaja niatnya. Kalau dia berniat sahaja aku mengangkat hadas, tak sah tayamum dia. Dia kena sahaja aku mengharuskan solat. Sebab apa? Sebab tayamum ni dia tak boleh mengangkat hadas. Dia cuma boleh mengharuskan solat sahaja. Dan niat ini bermula ketika perpindahan daripada tangan kita nak ke muka kita. Dan niat itu berterusan sehingga kena dekat sebahagian muka kita. Itu adalah yang pertama, niat. Yang keduanya ialah menyapukan debu tanah ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan 2 kali tepukan. Mana kata rukun yang kedua ni dia kena ada 2 anggota sahaja, iaitu muka dan juga tangan kita hingga ke siku, tangan kanan dan juga tangan kiri. Jadi kaedahnya dengan 2 kali tepukan. Buatlah macam mana sekalipun 2 kali tepukan, asalkan menggunakan debu tanah yang suci, yang bukan mustakmal. Mana kata kalau kita tepuk tangan ni, jangan kita biarkan contohnya susah pula nak tunjuk contoh macam mat sebelah ni. Tu tunjuk ni tapi susah. Nanti kita akan tunjuk contoh. Maknanya kena 2 kali tepukan. Dan yang ketiganya tertiblah, kena muka dulu barulah tangan. Jadi pada malam ini kita akan mempelajari pula berkenaan dengan sunat tayamum. Jadi pertama, sunat dilakukan pada tayamum perkara-perkara yang sunat ketika berwuduk. Apa-apa yang kita lakukan ketika berwuduk, sunat juga kita lakukan pada perkara tayamum. Contohnya macam membaca bismillah pada permulaannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian barulah berniat di dalam hati. Tetapi ada juga sunat di dalam wuduk yang tidak boleh digunakan ketika tayamum. Contohnya menyapu, membasuh sebanyak 3 kali. Wuduk saja 3 kali. Akan tetapi tayamum ni sapuannya hanya sekali sahaja. Jadi tak semua sunat yang dilakukan pada wuduk itu boleh dilakukan pada tayamum lah. Tayamum ni sekali sapuan sahaja. Jadi kemudiannya mulakan sapuan pada bahagian atas muka kita. Ini yang sunat. Mulakan daripada atas. Contohnya kat sini, daripada atas sampai ke bawah. Itu sunat. Itu sunat. Tapi kalau kita nak buat macam ni pun tak ada masalah. Gosoklah macam mana sekali pun. Asalkan tangan ni jangan angkat. Kalau angkat, kat sini dah jadi mustakmal. Dengar. Dia akan jadi mustakmal. Oleh sebab itu kalau kita nak gosok boleh. Tapi jangan angkat. Tapi yang sunatnya sapuan daripada atas sehinggalah ke bawah. Gosok bawah ni pastikan semua kena. Tetapi tak disyaratkan kena dekat rambut kita. Tak disyaratkan kena dekat rambut kita. Kalau wuduk kena dekat permulaan daripada sini. Akan tetapi tayamum tak disyaratkan. Daripada atas sampailah ke muka kita ni, sampai ke bawah. Kemudian mendahulukan sapuan tangan kanan daripada tangan kiri. Tapi kalau nak buat kiri dulu pun boleh. Maknanya kata tayamum dah tu sah. Tayamum dah tu sah, tetapi perbuatan itu makruh. Kalau dia nak buat belah kanan dan juga belah kiri, itu adalah sunnah. Kemudiannya menyapu sedikit bahagian kepala dan juga lengan. Ini juga sama macam wuduk. Wuduk sunat kita melebihkan anggota dia. Contohnya bila kita basuh tangan sampai ke siku, sunat kita lebih sikit sampai ke lengan. Kalau kita basuh kaki sampai ke betis. Kalau kita basuh kepala, kita basuh dengan sebahagian kepala kita, telinga sikit, belakang telinga ni, kemudian bawah dagu ni, lebihkan basuhan. Begitu juga dengan tayamum. Tayamum ni juga kena lebihkan sapuan dekat anggota-anggota yang bawah ni lah, yang lebih-lebih ni. Kalau sampai ke siku, lebihkan sampai ke lengan. Tu sunnah. Kemudian berturut-turut antara sapuan muka dan juga dua tangan. Berturut-turut ini adalah sunat. Kalaulah seseorang itu tayamum, kan, tepuk kena kat muka, sapu kat muka, kemudian debu tanah ni dibawa angin, hilang debu tanah dia. Kemudian dia cari debu tanah yang baru setengah jam, 1 jam, baru jumpa debu tanah yang lain. Kemudian macam mana keadaan dia? Adakah dia boleh mula daripada muka balik ataupun dia terus untuk sapu tangan? Dia boleh terus untuk sapu tangan. Sebab apa? Sebab berturut-turut ini bukannya wajib, akan tetapi dia adalah sunat. Maknanya kata kalau sapu muka, kemudian hilang debu tanah tu selama sejam, 2 jam ke, kan, asalkan tidak membatalkan wudu atau tidak terkentut dan sebagainya, kemudian dah jumpa debu tanah selepas sejam, dia boleh terus untuk menyapu tangan dia. Itu syarat dia. Itu adalah sunat. Kemudian mengucap syahadah dan berdoa dengan doa yang maksur selepas berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu adalah doa selepas wudu. Begitu juga dengan doa selepas tayamum. Dan juga tayamum ni seperti mana yang saya telah sebut, bila kita tayamum ni kena menghadap ke arah kiblat. Wajib menghadap ke arah kiblat. Dan juga apabila kita bertayamum, sunat kita tidak berkata apa-apa. Jangan kita cakap, kau ada debu tanah tak tengah sapu muka ni? Ada debu tanah lebih tak? Tentulah kita nak berborak. Habiskan dulu, kemudian barulah kita boleh bercakap. Ketika perbuatan tayamum tersebut, jangan kita bercakap-cakap. Itu adalah sunnah. Apa-apa yang terdapat sunnah pada wudu, itu juga yang terdapat pada tayamum. Akan tetapi
3 kali basuhan pada wudu tersebut tidak terdapat pada tayamum. Tayamum hanya sekali sahaja sapuan. Jangan buat 3 kali pula. Jangan buat 3 kali. Dia sekali sapuan sahaja. Ini berdasarkan hadis daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, annahum tamassahu wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-sa'idi li salatil fajr fadarabu bi akuffihim as-sa'id thumma masahu wujuhahum mashatan wahidatan thumma 'adu fadarabu bi akuffihim as-sa'id marratan ukhra famasahu bi aydihim kulliha ila al-manakib wal abatil min butuni akuffihim. Maksudnya, para sahabat bertayamum dengan tanah ketika mereka bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan solat subuh. Maknanya kata bila masuk waktu subuh, ketika itu air tak ada. Bila air tak ada, para sahabat dengan Rasulullah bertayamum. Kemudian mereka menepukkan tangan ke atas tanah dan menyapukan ke muka sekali saja sapuan. Kalau 3 kali tak dinyatakan. Dalam hadis mana-mana riwayat tak ada mengatakan Rasulullah ataupun sahabat menyapu debu tanah sebanyak 3 kali. Tak ada. Sekali sapuan sahaja. Kemudian mereka menepuk tanah sekali lagi dan menyapukan pula ke seluruh tangan hinggalah ke pangkal lengan. Maknanya sampai ke lengan ni. Dia mengambil sunnah melebihkan daripada siku tersebut. Riwayat Abu Daud. Jadi para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan tayamum mengikut sunnah. Itu yang pertama. Sunat yang kedua, merenggangkan jari-jari tangan ketika menepuk tanah sekali tepukan. Merenggangkan jari-jari. Jangan kita tutup. Bila kita tutup, kita tepuk, debu yang naik ni tepi-tepi ni sahaja. Bila kita renggangkan tangan kita, debu-debu ni akan naik di celah-celah jari kita. Itu sunat. Merenggangkan jari-jari ketika menepuk tanah sekali tepukan. Tepuk macam ni untuk menaikkan debunya dan menyapu seluruh mukanya. Apa yang terdapat debu tanah yang ke tangan tu, sapu dekat muka. Cara yang demikian juga dilakukan pada kedua-dua belah tangan. Tapi kalau kita nak tutup pun tak ada masalah. Tapi yang sunnahnya dapat pahala apabila kita merenggangkan jari-jari kita. Renggangkan jari. Dan yang ketiga, menipiskan debu dengan mengirai kedua-dua belah tangan, tapak tangan sedikit atau meniupnya. Ada 2 kaedah lah. Kan, bila kita dah tepuk macam ni, renggangkan jari, tepuk, kemudian buat macam ni. Tak kisahlah buat belak tepuk-tepuk macam ni atau tepuk-tepuk macam ni terpulang. Kan, tak kisah. Ataupun nak tiup sikit lah. Kalau tiup buat habis semua, tiup sikit saja. Kan, bagi dia nipis debu tanah tu supaya yang lain tu boleh kita gunakan pada masa yang lain lah, pada masa akan datang. Sebab apa? Sebab tayamum ni hanya untuk satu solat fardu sahaja. Kalau bayangkan seminggu tak ada air, berapa banyak kita kena tayamum. Jadi kena berjimat. Jangan membazir. Jangan berlebih-lebihan. Jadi apabila kita tepuk, kita nipiskan. Macam ni ke, tiup ke, tak ada masalah. Dan juga itu adalah kaedah. Kemudian barulah sapu ke muka. Itu adalah sunnah-sunnah. Ini berdasarkan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, "Innama yakfika an tasna'a hakaza." Fadaraba bikaffihi darbatan 'alal ard thumma nafadahuma. Maksudnya, cukuplah engkau berbuat begini sahaja sambil baginda menepukkan kedua-dua tangannya ke atas tanah sekali, kemudian mengirainya sedikit sahaja. Jangan kita berlebih-lebihan sehingga habis debu tanah dekat tangan kita. Riwayat Al-Bukhari. Jadi ini adalah sunnah-sunnah yang boleh dilakukan sekiranya kita nak bertayamum. Jadi kalau saya nak tunjuk demo, ada debu tanah ni. Jadi kalau nak tunjuk, boleh tunjuk.
Boleh. Ada kertas. Kertas A4 dia. Kertas A4. Kertas apa? Kertas tu nak tunjuk demo. Ada? Tempat tak ada. Okey. Tempat. Boleh gunakan headset. Dengan menghadap ke arah kita. Sebagai ulama yang juga wajib dengan menghadap ke arah kita. Itu betul. Lepas terbang, kita boleh mengikut sebagai ulama seperti Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan menghadap kita bukan rukun, bukan syarat, akan tetapi adalah sunnah. Tetapi kita nak keluar kita tidak, kita mengambil pendapat wajiblah. Jadi kalau tak ada apa-apa masalah kita dekat masjid kan wajib dengan negara kita. Tapi kalau dalam keadaan kita terbang, dalam keadaan kita tak tahu mana akan kita, jadi kita boleh untuk pendapat betul. Ini pun dulu dalam mazhab Syafi'i kan, ada yang wajib, ada yang mengatakan sunnah. First lagi kena ada kiblat. Kemudian tubuh tanam ni kita guna sikit je, jangan kita guna banyak. Ni pun dah memadai. Kemudian kita rata-ratakan kita dengan tangan kita. Dan rata-ratakan. Kemudian dah selesai. Cara yang pertama, renggangkan tangan. Ini senang. Renggangkan tangan. Kemudian kita tepuk. Angkat. Nipiskan. Jangan kita nipiskan tangan tinggi. Nanti terbang. Sini sikit. Kemudian ketika perpindahan pun, perpindahan tangan kita nak ke muka ni, ketika itulah kita lihat saya mengharuskan solat fardu sampai ke sebahagian muka kita kena kemudian. Tepuk ini saja mengharuskan solat fardu. Lepas tu dapur ke atas sampai waktu. Itu je. Dia tak disyaratkan macam tu. Dia menjaminkan. Edan. Saya buat ada tu. Kan direkod. Tapi ini kena juga. Tapi tak disyaratkan sampai ceping lah. Dia macam ni saja. Ibu jadi dia kabur sini lah. Ibu jadi dia kabur sini. Sampai ke sini. Sampai sini. Tapi kalau sunat kan, sampai ke bawah ni pun tak ada masalah. Itu cara sunat lah sampai ke atas. Tapi kalau kita tepuk, kita gosok-gosok macam ni pun, sampai ni pun boleh. Asalkan kita tak mengangkat tangan. Asalkan kita tak angkat tangan. Kita sambung-sambung boleh ni pun tak ada masalah. Kan, tak kena ada, asalkan kita tak tangan. Kemudian kita bersihkan. Dan tepuk kali kedua, sambil renggangkan tangan. Dan kemudian kita nipiskan. Macam ni. Kemudian tangan kiri kita yang jari ini kena dekat jari kanan belakang. Kita tarik sampai lagi sini. Kemudian kita pusing. Pusing kita dekat perut tangan kita. Tolak sampai lagi sini. Jari kita, ibu jari ini kena dekat ibu jari.
Maknanya ni kena kat belakang tangan kita sampai ke siku. Dan kemudian ni kena dekat bahagian depan. Kemudian jari ni kena dekat jari ibu jari. Kena tak kena? Tak kena. Nampak? Tak kena. Jangan bagi kena. Kalau kena, dia jadi mustahil. Kemudian ni pula tangan kanan kena dekat sini. Tarik sampai dekat situ. Kalau lebih sikit pun tak boleh. Kemudian pusing, tolak ke ibu jari kena dengan ibu jari. Itu saja saya. Tak ada masalah. Tapi kalau kita lepas tu kita tak yakin, ada anggota yang tak kena, dan sikit kita kena kat benda yang betul tak kena. Boleh? Tak ada masalah. Boleh? Asalkan kena dekat seluruh tangan kita hingga ke siku. Jadi apa-apa benda yang menghalang tangan kita kena tanggalkan lah. Cicit, jam, lantai, gelang apa tu, tanggalkan tu. Jangan bagi kita sapu tangan kita. Itu cara yang sunnah. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan ambil dulu tanah, buat macam ni pun tak ada masalah. Asalkan dia jangan kena. Ni. Gosok ini pun boleh. Jangan cabut. Dia ni. Jangan tangan santai ini selamat. Tangguh ini pun boleh. Bagi ganda kan. Tapi jangan kena ni. Kemudian yang kena ni, buat ni. Kalau itu kan dia pun boleh. Kalau kena, tak boleh. Buat boleh. Lepas tu baru senang. Sebab aku dah jadi mustahil. Dan tersapu. Dia jadi mustahil lah. Kena. So, aku boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab aku dah boleh sendiri kan. Itu kaedah. Tapi kalau nak gosok-gosok dia ni, tak ada masalah. Boleh. Asalkan jangan bagi ni. Itu kaedah. Senang. Dan yang ni kita boleh gunakan pada solat fardu yang lain. Sebab ni bukan mustahil. Ini boleh digunakan ikut yang seterusnya. Untuk solat asar ke, solat isyak ke, boleh disimpan. Jadi banyak ni berapa tahun boleh gunakan. Berapa ramai yang boleh gunakan itu kan. Kalau itu ibu pun boleh guna ni. Tapi sebab yang kita was-was, kita buang sayang. Kita buang dengan sayang. Sedangkan kita solat, kita boleh guna. Kita boleh guna banyak-banyak. Tak ada masalah. Itu kaedah. Itu saja. Jelas, nampak. Soalan ni macam tuan nanti tanya pada minggu yang lalu. Kalau tangan sebelah tak ada, macam mana kita nak gosok? Saya pun ingat. Saya lepas saya jawab soalan tu, lepas tu musuh pipi. Dalam kitab fiqh ada mengatakan boleh untuk menyuruh orang lain untuk menyapu tangan kita. Suruh orang lain kan sapu kan. Minta tolong anak tu isteri ke, contoh kan. Tangan kita patah. Tangan kanan patah. Jadi kita nak sapu pun masalah. Jadi kita minta tolong orang lain. Minta tolong orang lain untuk sapukan tangan kita. Kalau tangan kita hilang, sampai parat sini juga kena sapu dekat bahagian yang tertanggal tersebut kat sini. Sebab ini pun dikira dekat bahagian siku. Itu sahaja. Mana boleh minta pertolongan orang lain lah untuk sapu dekat anggota-anggota tersebut. Jelas? Itu sahaja cara dia. Jadi ada siapa yang tak faham ni? Ha?
Niat dia, contohnya tangan dia patah, kan? Jadi daripada awal sapu muka dan juga tangan tu, orang tu kena buat. Orang tu yang kena niat. Orang tu kena berniat. Ketika perpindahan hukum macam tadi lah, macam kita mandikan jenazah lah. Mandikan jenazah, si pemandi tersebut niatkan untuk mandi jenazah. Macam tu juga dengan tayamum. Niat, orang tu kena niatkan. Kena niatkan. Dan orang yang nak bertayamum tersebut kena izinkan orang tersebut untuk bertayamum. Dan orang itu kena berniat untuk bertayamum kan untuk orang tersebut. Macam tu kaedah. Jelas. Jadi tak banyak pun guna sikit je. Boleh guna je. Jadi ada siapa yang tak dapat? Ada berapa kenaan? Jelas. Ini bersimpan yang tak ada mungkin. Kan, contohnya jauh sangat kan. Standby kat sini. Bila kita nak sembahyang, buka, tepuk. Tentu ialah kaedah senang. Selama yang kita nampak susah tayamum, rupanya senang. Kan? Senang je. Dia tak menggunakan banyak debu tanah. Okay. Jadi ada beberapa pertanyaan. Jadi tayamum ni senanglah tuan-tuan. Kalau apa-apa hal jadi kat kita. Tetapi kalau seperti mana yang kita dah bincangkan, kalau seorang itu patah tangan yang kena dekat anggota tayamum, contohnya anggota tayamum tangan kita patah. Kemudian kita tak boleh, tangan kita ni tak boleh kena air dan juga tidak boleh kena debu tanah. Jadi macam mana? Dia tetap kena sembahyang juga pada ketika itu. Contohnya solat selama sebulan. Solat selama sebulan macam itu. Akan tetapi bila dia dah sembuh, tangan dia dah buka daripada simen tersebut, dia kena qada balik solat dia. Kerana apa? Kerana terdapat anggota yang tidak boleh terkena dua bahan bersuci, iaitu air untuk berwudu dan juga debu tanah untuk bertayamum. Contohnya tangan. Tangan kita ni tak boleh kena air, tak boleh kena debu tanah. Jadi dia sembahyang pada ketika itu kena wajib sembahyang juga. Tapi sembahyang dia tu solat menghormati waktu. Akan tetapi bila dia dah sembuh, dia kena qada balik solat dia. Itu cara dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Okey. Mesti bersuci. Tak disyaratkan. Tak disyaratkan. Itu kaedah. Tetapi kalau dia patah dekat kaki, simen dekat kaki, dia kena tayamum tak? Kena tayamum. Kena tayamum. Contohnya bila dia patah kaki, macam tu dia kena patah tangan, dia kena mengambil wudu. Ambil wudu, basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, sapu kepala. Kemudian sampai nak pat kaki tu, kaki yang patah tu, dia kena bertayamum dulu untuk sebelum nak membasuh kaki dia. Kena tayamum, tapi tayamum kena kat muka dan juga tangan. Kemudian kaki tersebut basuh dekat bahagian celah-celah jari yang tak kena simen. Celah jari kena kat simen dan sapu, ambil air macam tak adalah macam mengalir. Air tu sikit saja, sapu dekat anggota yang bersimen tersebut. Itu kaedah dalam mazhab Syafi'i. Kalau buat macam ni kat kaki, tak payah qada sembahyang. Tak payah qada sembahyang. Sekiranya, ada syarat lagi. Sekiranya sebelum kita simen tangan kita tu, kita dalam keadaan bersuci. Itu syarat dia. Kalau kita dalam keadaan berhadas dan tak ambil wudu, kemudian terus simen kaki tersebut, itu pun kena qada balik dalam mazhab Syafi'i. Berat sikitlah mazhab Syafi'i. Jadi sebab itu kalau kita patah kaki, kan, kita kena ambil wudu dulu.
Kemudian barulah dia boleh simen, kemudian kita boleh teruskan sembahyang kita, tak payah qada. Itu kaedah. Jelas? Okey. Tayamum pada muka. Sebab tayamum maksudnya adalah menyapu dekat dua anggota ni, muka dan juga tangan, walaupun patah kaki. Tayamum dia dua je. Jangan sapu kaki kita pula. Jelas kan? Okey. Kalau tak ada apa-apa jangan, sekadar ini sajalah. Ada apa-apa kemuskilan lagi? Okey. Berkenaan dengan simpanan masjid kita sebenarnya dengan wanita yang uzur. Sebab masjid kita ada dewan disewa kepada majlis perkahwinan. Jadi bila majlis perkahwinan, bila bawah tu dah penuh, dia akan naik atas. Sedangkan atas adalah serambi yang diistilahkan sebagai, kita diistilahkan sebagai solat Jumat. Memang solat Jumat untuk tiada Jumat lah. Jadi ada sebagian ustaz sebelum ni, ustaz Sarah sebelum ni lah, maksudnya saya ingat bila mengatakan serambi tak boleh kan? Okey. Ada ustaz lain kata serambi boleh, yang tak boleh hanya berkawal tema solat saja, yang wanita uzur boleh datang. Itu betul tak? Ada beberapa mana tak sama pendapat tu. Ada ustaz kata serambi pun tak boleh. Ada kata serambi tak apa, kawasan dewan solat saja yang tak boleh maksudnya. Contohnya dekat Masjid Bagan Pinang. Tadi dah bagi mana-mana sebab kalau kita masjid depan serambi itu kita diistiara untuk solat Jumat. Jadi solat Jumat otomatik boleh buat apa? Boleh buat solat masjid kan. Jadi macam mana tu boleh tak boleh? Dia sebenarnya ikut jawatan mufti dekat satu tempat. Jawatan mufti dia mengisytiharkan tempat ni boleh solat atau dikira sebagai masjid ataupun tidak tempat tersebut. Macam saya borak dengan tu dewan tu, dia cakap itu bukan masjid. Jadi orang dalam tu boleh masuk. Serambi ni orang jawatan mufti cakap apa? Kalau ikut kaedah fiqah, apa-apa yang tempat orang sembahyang ketika solat Jumaat, walaupun ada lebihan di luarnya, itu pun dikira tempat sembahyang. Tak boleh orang uzur masuk. Ada sebagian kata serambi tak apa. Ustaz ada ustaz lain kata tak apa, yang tak boleh hanya ruang solat saja. Ada ustaz kata boleh. Nanti mana kita dapat kait. Dia ikut jawatan mufti. Jawatan mufti dia akan menentukan tempat ni bukan masjid, tempat ni masjid. Tempat ni dewan, tempat ni tandas. Orang uzur boleh masuk. Dia ikut pada jawatan mufti lah. Kalau serambi tu kira macam mana? Serambi kita kena tanya jawatan mufti lah kan. Sebab benda ni apa yang saya belajar dalam kaedah fiqh mengatakan, orang yang tempat sembahyang solat Jumaat dan limparan tu, itu pun dikira tempat masjid. Dikira masjid. Sebab saya ada ajaran di masjid, ada perlahan sendek dekat kampung Ismail tu, di jalan dalam pergi Lembu tu, makanan bawah tu memang ada. Jadi ruang ada tulis, memang tulis hak wanita uzur terus baris. Mana yang bawah kita tak apa, tapi yang serambi tu tak boleh. Serambi tu tak boleh. Mana serambi kat atas tu dia ada sepakat. Ada. Jadi masjid sama lah, masjid terangkan kita satu lebih lagi. Dekat serban tu saya tengok. Dia ada tulis papan pernyataan. Maksudnya bila larangan tu dilanggar, siapa yang tanggung jawab besok tu masalahnya. Patutnya tak boleh tapi boleh. Awak kata ini boleh sebabnya tak boleh. Maksudnya yang tak merasa tu siapa kalau tak boleh orang tu datang saja. Ada kaedah dia, apa-apa yang ada permasalahan khilaf ni, kita keluar dari khilaf. Kan ada kata tak boleh, ada kata boleh. Jadi mana uzur jangan masuk. Senang ceritanya tu. Keluar dari khilaf lah. Sebab macam-macam ustaz. Macam-macam ustaz, macam-macam fahaman. Masa majlis bagi Rasul Tari, semua perempuan naik ke ramai di Serambi. Kita akan nak tanya sebab itulah masalah dia. Masalahnya tu yang puak-puak Wahabi ni hentam. Tu yang majulah. Wallahu a'lam. Ikut jawatan mufti lah. Jawatan mufti kena isytiharkan ni masjid ke macam mana.
Okey, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, sekadar ini saja. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang buruk datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf ada terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu majlis kita dengan tasbih farah suratul Asr.